Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ini? Hari ini kita akan sambung semula pengajaran sains kita, iaitu sains tahun 2 bersama Cikgu Nur Solihan. Pada hari ini tajuk yang kita pelajari adalah mengenai peraturan bilik sains. Di mana di akhir pengajaran nanti kamu perlu mematuhi dan memahami apakah itu peraturan bilik sains. Kita tengok kenapa kita perlu patuhi dan fahami peraturan bilik sains. Sebelum itu untuk penerangan mengenai tajuk hari ini, kamu boleh merujuk muka surat 17 hingga 22. Rujuk teks kamu muka surat 17 hingga 22 dan cikgu akan beri penerangan tentang maklumat yang terdapat dalam muka surat tersebut. Untuk permulaan kita tengok kenapa kita perlu patuhi dan fahami peraturan bilik sains. Kerana peraturan bilik sains perlu dipatuhi bagi memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Mematuhi peraturan ini juga dapat menjaga keselamatan murid dan peralatan di bilik sains. Jadi kita perlu menjaga supaya bilik sains kemas dan tersusun, keselamatan murid terjaga dan peralatan bilik sains juga terjaga. Jadi kita perlu patuhi dan fahami peraturan bilik sains yang telah ditetapkan. Kita lihat yang pertama, penerangan pada muka surat 18, iaitu buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Kita lihat pada situasi dalam gambar, sisa pepejal contoh sisa bunga raya, sisa tumbuhan, batu ataupun kertas-kertas ke dalam bakul sampah, manakala sisa cecair ke dalam sinki. Kita tengok apa akan terjadi sekiranya kita membuang sisa cecair ke dalam bakul sampah. Dalam gambar ini dilihat cecair keluar mengalir ke lantai dan mengotori lantai, dan sekiranya cecair itu berbahaya juga boleh menyebabkan kecederaan kepada murid yang lain. Apa akan berlaku sekiranya kita membuang sisa pepejal ke dalam sinki? Dalam gambar ini kelihatan sinki telah tersumbat kerana sisa pepejal itu tidak dapat melalui lubang-lubang dalam sinki ini, dan air akan melimpah keluar dan mengotori kawasan amal kita. Apabila air melimpah ke lantai juga boleh menyebabkan kecederaan sekiranya ada murid yang berlari dan terpicak air tersebut. Seterusnya yang kedua, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Kita perlu cuci ataupun bersihkan radas yang kita gunakan menggunakan berus untuk membuang segala kotoran yang terdapat pada radas tersebut dan membasuhnya menggunakan air yang mengalir di sinki. Kemudian kita keringkan alatan tersebut dan seterusnya kita simpan ke tempat asalnya. Contoh kalau di dalam laci, simpan dalam laci. Kalau di atas rak, kita simpan mengikut label yang telah ditetapkan. Apa akan berlaku sekiranya kita tidak mencuci alatan tersebut? Menyebabkan kekotoran dan memenuhi sinki. Juga menyebabkan bau yang busuk sekiranya tidak dicuci dan menyusahkan orang lain apabila hendak menggunakan alatan tersebut. Seterusnya, apa akan berlaku jika kita tidak menyimpan alatan tersebut ke tempat asalnya semula, tapi kita mencampurkan dengan alatan yang lain? Ini akan menyusahkan apabila kita hendak menjalankan penyiasatan kerana kita perlu mencari barang yang telah bercampur dengan yang lain. Seterusnya, kita perlu maklumkan kepada guru sekiranya tercedera atau alat dan radas rosak. Contohnya jika terdapat alat yang pecah dan menyebabkan luka pada tangan, jadi kita perlu memberitahu kepada guru. Jangan takut untuk memberitahu kepada guru, kerana kita perlu memberitahu guru apabila berlaku luka dan pendarahan pada tangan kita. Kita perlu melakukan rawatan dengan segera. Sekiranya kamu mendiamkan diri, mungkin akan menyebabkan kecederaan yang bengkak ataupun kecederaan yang lebih teruk apabila pulang ke rumah. Selain itu, sebelum memasuki bilik sains, kita perlu tinggalkan beg di luar kelas dan bawa buku dan alat tulis sahaja. Ini untuk mengelakkan kecurian. Kerana ada murid yang berminat dengan alat sains, mereka memasukkan alatan tersebut ke dalam beg untuk dibawa pulang. Cikgu harap kamu dapat memahami peraturan-peraturan yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Seterusnya, kita lihat video tentang rumusan pengajaran yang telah cikgu terangkan tadi mengenai fahami dan patuhi peraturan bilik sains.
cecair ke dalam sinki. Apabila kita membuang sisa cecair ke dalam tong sampah, cecair tersebut mungkin tertumpah ke lantai. Apabila kita membuang sisa pepejal ke dalam sinki, ini boleh menyebabkan sinki tersumbat. Selepas menggunakan peralatan dan radas semasa kelas sains, peralatan dan radas perlu dibersihkan. Selepas peralatan dan radas kering, simpan kesemuanya di tempat asal. Bagaimanakah keadaan bilik sains jika anda tidak membersihkan dan menyimpan radas dengan betul? Kadangkala, kemalangan berlaku di dalam bilik sains. Sebagai contoh, anda mungkin terpecah radas. Apakah yang anda perlu lakukan? Laporkan kemalangan tersebut kepada guru sains anda. Keselamatan anda di dalam bilik sains adalah sangat penting. Oleh itu, ingat peraturan-peraturan ini apabila anda masuk ke dalam bilik sains. Okey, semoga kamu dapat fahami perkara-perkara penting dalam tajuk mematuhi peraturan bilik sains supaya kamu dapat menjaga keselamatan kamu, kebersihan makmal dan seterusnya peralatan yang terdapat dalam bilik sains. Okey, seterusnya kita lihat kepada aktiviti rekreasi sains yang perlu kamu lakukan. Okey, iaitu kamu perlu menyediakan nota interaktif peraturan bilik sains di mana kamu perlu tuliskan peraturan bilik sains yang telah kamu pelajari tadi dalam bentuk nota interaktif. Okey, untuk yang permulaan kamu perlu sediakan teks di mana kamu perlu menulis dalam kertas mengikut kreativiti kamu 8 peraturan yang terdapat dalam buku teks pada muka surat 21. Okey, kamu boleh merujuk maklumat tersebut dan kamu salin di dalam teks yang perlu kamu sediakan. Okey, kamu buat dalam bentuk petak-petak 8 dan kamu sediakan tertulang di tengah dan kamu salin semua peraturan bilik sains yang terdapat yang telah dipelajari tadi. Kemudian kamu sediakan satu kertas yang lain sebagai tingkap dan kamu nomborkan 1 hingga 8 dan kamu tampalkan pada teks kamu. Kena kamu gunting di antara nombor-nombor tersebut. Okey, kamu boleh rujuk arahan pada muka surat 21 dan 22. Okey, kemudian cara bermain, kamu boleh sediakan nombor batang aiskrim yang terdapat nombor di ujung dan kamu pilih nombor tersebut. Kemudian kamu buka tingkap yang pada nombor tersebut dan kamu baca peraturan bilik sains pada nombor tersebut. Okey. Seterusnya kita lihat video aktiviti untuk penyediaan nota interaktif sains tersebut yang telah cikgu sediakan.
Okey, semoga kamu dapat melakukan tugasan tersebut. Okey, seterusnya kamu perlu siapkan nota interaktif peraturan bilik sains melalui ikuti rekreasi sains pada buku teks muka surat 21 dan 22. Okey, mengikut contoh melalui video yang telah ditunjukkan tadi, dan kamu perlu rujuk muka surat 21 dan 22 sekiranya kamu menghadapi masalah. Okey, telah siap, kamu ambil gambar bersama hasil yang telah diperolehi dan hantar ke WhatsApp personal cikgu. Okey, entah kamu siap hias dan foto tertingkapnya. Jadi kamu ambil gambar bersama hasil tersebut dan hantar ke WhatsApp personal cikgu untuk taksiran. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih mengajar hari ini. Semoga kamu dapat memahami apa yang telah kita pelajari hari ini, iaitu mengenai peraturan bilik sains. Okey, jumpa lagi.